Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Kasidanya binti Hafiz dan pasangan saya Alifah Balkis binti Aminuddin dari kelas 2 Maju. Hari ini kami akan membentangkan kajian lapangan geografi tingkatan 2 yang bertajuk Pengangkutan Awam di Malaysia. Kami bersyukur kehadrat Ilahi kerana telah memberi kami kesempatan untuk menyiapkan kerja lapangan ini dengan jayanya. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada guru geografi kami, Puan Ra'ina binti Jil Karim, kerana telah membimbing kami dan memberi tunjuk ajar kepada kami sehingga kerja lapangan ini berjaya dilaksanakan. Seterusnya, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberikan sokongan moral dan bimbingan sepanjang kami melakukan kerja lapangan ini. Dengan ini, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Pendahuluan, pengangkutan awam di Malaysia dapat didefinisikan sebagai sebuah transit awam yang merangkumi segala sistem pengangkutan yang mana penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Pengangkutan awam terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pengangkutan udara, pengangkutan darat dan pengangkutan air. Kepesatan jaringan pengangkutan di Malaysia adalah seiring dengan kemajuan ekonomi negara. Pengangkutan juga merupakan nadi yang menggerakkan aktiviti serta merancangkan ekonomi negara. Oleh itu, kita seharusnya peka dengan perkembangan pengangkutan serta berganding bahu dalam mencapai matlamat. Penyertaan masalah pengangkutan awam di Malaysia amat penting untuk membangunkan ekonomi negara. Persoalannya, apakah jenis pengangkutan di Malaysia dan kepentingannya? Objektif kajian terbahagi kepada 3. Pertama, dapat menghuraikan jenis-jenis pengangkutan awam dan kepentingannya di Malaysia. Kedua, dapat mencadangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Dan akhir sekali, menjelaskan apakah amalan pengangkutan lestari dan kepentingannya. Kami telah memilih Ampang Bandar Indah Budaya Persekutuan Kuala Lumpur sebagai kawasan kajian kami. Kawasan ini terdapat banyak infrastruktur dan kemudahan seperti pengangkutan awam dan mempunyai kawasan perindustrian serta merupakan pusat ekonomi negara. Kaedah kajian. Kami telah menggunakan 3 kaedah ketika melakukan kajian lapangan ini. Kaedah yang pertama ialah kaedah rujukan. Kami telah merujuk buku teks geografi tingkatan 2 dan beberapa buah buku rujukan geografi tingkatan 2 untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Kaedah yang kedua ialah kaedah media. Kami telah merujuk laman web yang rasmi dan sahih untuk mendapatkan maklumat yang lengkap tentang pengangkutan awam di Malaysia. Dan kaedah yang terakhir ialah kaedah soal sedidik. Kami telah memberi borang soal sedidik kepada 15 orang awam untuk mendapat maklumat tentang kajian lapangan kami. Melalui pemerhatian kami, di kawasan kajian kami terdapat 2 jenis pengangkutan awam, iaitu pengangkutan udara dan pengangkutan darat. Pertama, pengangkutan darat dapat didefinisikan sebagai pelbagai kenderaan yang menggunakan jaringan jalan raya dan kereta api. Pengangkutan darat terbahagi kepada 2 jenis, iaitu pengangkutan jalan raya dan pengangkutan jalan kereta api. Contoh pengangkutan jalan raya ialah bas, kereta dan teksi. Dan contoh pengangkutan jalan kereta api ialah monorail, komuter dan transit jaringan LRT. Jaringan jalan raya di Malaysia. Jaringan jalan raya merupakan cara pengangkutan darat yang utama atau terpenting di Malaysia. Contoh jalan raya iaitu Lebuh Raya Timur Barat, Lebuh Raya Pantai Timur, Lebuh Raya Pan Borneo dan Lebuh Raya Utara Selatan. Jaringan landasan kereta api. Jaringan landasan kereta api di Malaysia merupakan cara pengangkutan kereta api yang terpenting di Malaysia. Contoh jaringan landasan kereta api yang terdapat di kawasan kajian kami ialah Stesen Sentral Kuala Lumpur. Kepentingan pengangkutan darat terbahagi kepada 6. Pertama, dapat membawa penumpang dan barangan. Kedua, dapat meningkatkan darjah ketersampaian. Ketiga, tingkatkan sektor perniagaan. Keempat, membangunkan bandar satelit. Kelima, pembangunan wilayah koridor ekonomi. Dan keenam, bangunkan kawasan sekitar. Pengangkutan udara di Malaysia. Pengangkutan udara ialah satu perkhidmatan yang digunakan untuk menghantar barangan melalui udara dengan menggunakan pengangkutan udara. Contoh pengangkutan
ialah kapal terbang, jet dan helikopter. Lapangan terbang antarabangsa di Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan antarabangsa moden. Contoh lapangan terbang antarabangsa di Malaysia: pertama, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang; kedua, Kuala Lumpur International Airport 2; ketiga, Kuala Lumpur International Airport 1; keempat, Kinabalu International Airport; dan akhir sekali, Sarawak International Airport. Kepentingan pengangkutan udara terbahagi kepada dua. Pertama, dapat menggalakkan integrasi nasional, dan kedua, meningkatkan darjah ketersampaian. Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan awam di Malaysia terbahagi kepada 4. Pertama, bentuk muka bumi. Antara contohnya, tanah tinggi, tanah fama, lembangan sungai dan pinggir laut. Kedua, dasar kerajaan. Contohnya, bidang keberhasilan utama negara bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam bandar. Sebab bertanggungjawab terhadap pengangkutan udara. Ketiga, kemajuan teknologi. Contohnya, pembinaan terowong smart dan pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim yang merupakan jambatan terowong. Dan keempat, kegiatan ekonomi. Contohnya, jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian. Jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral. Amanat pengangkutan lestari terbahagi kepada 3. Pertama, penggunaan kereta elektrik dan hybrid. Kedua, berkongsi kereta. Seperti sekedar bekerja, pengguna berkongsi kereta untuk pergi ke suatu tempat. Dan akhir sekali, penggunaan pengangkutan awam seperti kereta api, monorail, teksi dan sebagainya. Kepentingan amalan pengangkutan lestari terbahagi kepada 6. Pertama, dapat mengurangkan kos bahan api. Kedua, mengurangkan hafisan. Ketiga, kurangkan kemusnahan flora dan fauna. Keempat, mengelakkan kesisakan lalu lintas. Kelima, tingkatkan keselamatan pengangkutan awam. Dan akhir sekali, kurangkan pelepasan bahan pencemar udara. Kesimpulan terbahagi kepada 3 aspek. Pertama, dari aspek ekonomi, pembinaan pelbagai pengangkutan awam dapat memajukan ekonomi negara. Kedua, dari aspek sosial, dengan mengamalkan pengangkutan lestari, kita dapat mengurangkan pencemaran. Dan akhir sekali, dari aspek politik, pihak governance seharusnya mencipta pengangkutan awam yang maju.